Assalamualaikum, apa khabar? Okay, bertemu balik kita hari ini. Kita akan belajar tajuk darab perpuluhan. Kamu boleh tengok contoh satu. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Hitung jumlah isi padu air di dalam 3 buah botol yang sama. Okay, kamu boleh nampak di tepi ini ada gambar botol. Botol air yang berwarna merah. Dan isi padunya ialah 1,7 liter. Jika 3 botol, bermaksud kita kena gunakan operasi darab. 3 darab 1,7 liter. Jadi berapa nilai dalam liter? Tak perlu ubah unit. Cuba baca nota sedikit. Darab seperti nombor bulat. Letak titik pada satu tempat perpuluhan. Jika nombornya ada titik dan ada satu sahaja digit di belakang titik, ia kita panggil satu tempat perpuluhan. Okey. Contohnya sebegini ya. 1,8. Satu sahaja angka di belakang titik. Ini adalah satu tempat perpuluhan. Penting untuk kita kenal berapa nilai tempat perpuluhan dalam operasi darab. Jika nombornya 2.34. Kau boleh lihat titik perpuluhan, kemudian ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang titik. Ini kita panggilnya 2 tempat perpuluhan. Okey. Sekarang cikgu nak kamu lihat kembali bentuk lazim yang ditunjukkan 7 darab 3, 21. Jadi 2 diletakkan di atas. 1 darab dengan 3, 3. 3 tambah dengan 2 di atas dapatlah 5,1. Okey, ini adalah cara bentuk lazim. Kita pergi pada contoh yang kedua. Gambar pemadam. Panjang saya 2.54 cm. Okey, kamu lihat ya. Ini 2.54 cm. Soalannya, berapakah jumlah panjang dalam sentimeter bagi 4 biji pemadam yang sama? Jika 1, 2.54. Jika 4, berapa? Jadi masih kita kekalkan operasi darab. Jadi nak mudah, walaupun ayat matematiknya bermula dengan 4, kamu boleh tukar bagi nombor yang besar letak di atas. 2.54 ni kamu tulis di atas, darab dengan 4. Jadi lihat cikgu tunjuk sini 2 tempat perpuluhan. Kenapa 2 tempat perpuluhan? 1, 2. Dan jawapan juga kita kena kira titik perpuluhannya di belakang dari 2 tempat. Okey, daripada belakang 2. 1, 2. Soalan bila melibatkan perpuluhan darab, dia berbeza dengan tambah. Okey, jika tambah 1 tambah 3, 1.3 tambah 0.4. Ini contoh cikgu bandingkan tambah dan darab. Okey, jadi kamu boleh tulis 1.7 kerana titik perpuluhan ni memang telah ditegaskan kena ada pada garisan yang sama. Berbeza dengan darab 2.54 cm darab dengan 4. Jika darab, kamu kena lihat berapa nilai tempat perpuluhan. Okey, tempat perpuluhan pada soalan ini ada 2. 1, 2. Jadi kita cari dulu jawapannya, baru kita letak titik. 4 darab 4, 16. 1, 20. 20 tambah 1, 21. 8, 9, 10. Okey, jadi disebabkan soalan ada 2 tempat perpuluhan, di jawapan pun kita kena kira daripada belakang. 1, 2. Letak titik di sini. Okey, bukannya kamu kena letak selari macam soalan tambah. Salah. Okey, bukan macam soalan tambah. Salah. Jadi kita kena kira daripada belakang 1, 2. Jadi jawapannya 10.16 cm. 10.16 cm. Baik. Cikgu tunjuk contoh seterusnya. Ini cikgu ambil soalan daripada buku teks juga. Uji diri. Soalan 8 darab 2.3 gram sama dengan berapa gram? Cikgu nak tunjukkan pada kamu kaedah lattice. Okey. Lattice, cikgu harap masih ingat. Lattice ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya kekisi.
Baik. Sama juga. Bila 2.3, letakkan 2 garisan. 2.3. 2 titik. Okay, titik cikgu letak warna yang kamu nampak sikit. Titik. Okay, 2.3 darab dengan 8. Garisan sengit penjuru bertemu penjuru. Okay, kemudian kita buat garisan L macam selalu yang cikgu ajarkan di kelas. Dan garisan ni untuk isi jawapan. Kemudian darab dulu daripada belakang. Belakang. Tak kira nombor apa pun, darab dahulu nombor yang di belakang yang paling hampir. 3 darab dengan 8, 24. 2 darab dengan 8, 16. Okay, jadi yang bawah ini kita hanya tambahkan sahaja ikut lorong dia. 8, 1. Jadi salin balik 1, 8, 4. Dan jangan lupa letak titik perpuluhan. 1 tempat perpuluhan sahaja. Jadi 1 tempat perpuluhan sahaja. 18.4 gram. Baik. Faham ya? Contoh B pula. Cikgu masih nak tunjukkan cara letis. Baik. Cara letis kita pilih dahulu sifar puluhan 6 ni. Sifar puluhan 6. Kita buat kotak. Okay. Sifar perpuluhan 6 darab 4. Garisan sengit dahulu. Pastikan bucu bertemu dengan bucu. Kemudian kita buat garis L. Dan kita buat sikit garisan untuk kita isi jawapan. Dan kita darab dulu. 6 darab dulu dengan 4. 6 darab dengan 4, 24. Sifar darab dengan 4. Sifar bila darab dengan apa nombor pun jawapannya sifar. Jadi macam mana nak cari jawapan? 4 ni tulis balik 4. 2 dengan sifar. 4 ni apa jawapannya? Sifar ni tulis balik. Okey, sekarang kita mula daripada belakang. 4. 2 tambah. Dia adalah operasi tambah. 2. Sifar. Tak tulis tak apa. Okey. Jadi tulis dulu. 2, 4. Sekarang ini kamu tengok 1 tempat puluhan sahaja. Jadi titiknya pun letak 1 tempat puluhan sahaja. Jadi unitnya adalah cm. 2.4 cm. Okay, cikgu pergi kepada contoh yang ketiga. Yang ini cikgu tunjukkan cara bentuk lazim. 5.43 meter darab 7. Okay. Sebenarnya cara bentuk apa sekalipun terpulang pada kamu yang mana kamu lebih faham, yang mana kamu rasa lebih mudah untuk kamu buat. Okey, kita pergi jawapan dia. 3 darab 7, 21. Okey, selalu cikgu ingatkan yang atas ni topi. 21 ni. 28, 30. Okey, ni dah topi. Kena tambahkan topi dia nanti. 35, 36, 37, 38. Jangan tulis titik terus ikut macam yang atas. Kita kira dulu. Dia berapa dia keluar? 1, 2. Dia keluar 2. Jadi dia masuk pun 2. 1, 2. Okey. Titik. Kena mula dari belakang. Jadi jawapan 38.01. Baik, soalan seterusnya soalan G. Cikgu tunjuk G. 3.06 darab dengan 9. Soalan ni tak ada unit. Jadi tak payahlah tulis unit cm ke mm ke. Okay, 9 darab 6, 54. Ada topi. Sifar tambah dengan 5, 5. 9 darab 3, 27. Titik. Kita tengok sekarang ni. Digerakkan berapa? 1, 2. Okay. Jadi dia masuk pun 2 juga. 1, 2. Letakkan titik. Jadi jawapannya ialah 27.54. Okay, untuk contoh yang H ni cikgu kembali kepada bentuk lattice. Kita bilang ada 1, 2, 3, 4, 5. Bila ada 5 digit, kita buatlah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, garis. Satu saja sebab ada 4 je. 317.26 darab 4. Kemudian jangan lupa buat garis sengit. Bucu bertemu dengan bucu. Okey. Dan kita buat garisan L.
Baik, kita darab daripada belakang dahulu. Sifar 6 dengan 4. 6 darab 4, 24. 2 darab dengan 4, 8. Jadi kena tulis sifar 8. 7 darab 4, 28. Sifar darab 4, 4. Tulis sifar 4. 3 darab 4, 12. Okey, sekarang nak cari jawapan yang cikgu highlight ni. 4, 2 dengan 8 ni kena tambah. Sifar dengan 8 ni kena tambah. 2 dengan 4 ni kena tambah. Sifar dengan 2 kena tambah. 1 pun ada nilai. Jadi kita mula daripada belakang. 4 tak ada nombor nak tambah dengan dia. Tulis balik 4. 8 tambah dengan 2, 10. Jadi tulis sifar. 1 ni letak pada orang sebelah. Okey. 9, 6, 2, 1. Panjang nombor. Salin balik betul-betul. 1, 2, 6, 9, sifar 4. Jadi nak letak titiknya macam mana? Kita bilang pada soalan. Dia ada 1, 2. Okey, jadi belakang pun sama juga. 1, 2. Letakkan titik. Apa jawapannya? 1, 2, 6, 9, perpuluhan, sifar 4. Okey, yang seterusnya, cikgu buat tunjukkan cara bentuk lazim. 78.252 darab dengan 5. Okey, darab dengan 5. Tengok cikgu tak letak titik awal-awal ya. Kita cari jawapan dulu. 5 darab 2, 10. 25, 26. 10, 12. 1, 41. 7 darab 5, 35. 39. Sekarang baru cikgu nak letak titik. Kita bilang daripada titik, kita keluarkan ke belakang berapa? 1, 2, 3. Maksudnya ini adalah 3 tempat puluhan. Jadi jawapan pun kena ada 3. Masuk balik. 1, 2, 3. Masuk balik, letak titiknya bagi betul. Kemudian apa jawapannya? 391.26 sifar. Baik, seterusnya cikgu nak tunjuk pada kamu darab yang melibatkan 10, 100 dan juga 1000. Ada dua cara juga. Sama ada dalam bentuk lazim ataupun kita buat cara ulat bulu. Macam mana ulat bulu? Okey, cikgu tunjuk cara bentuk lazim dulu. 8.34 darab 10. Selalu cikgu ingatkan, 1 letak pada nilai yang paling akhir. Sifar letak bagi keluar sikit. Okey, macam ini. Sifar boleh salin balik. 4 darab 1, 4. 3 darab 1, 3. 8 darab 1, 8. Di mana kedudukan titik, kita kira macam tadi juga. Dia ada 2 tempat puluhan. 1, 2. Jadi boleh masuk belakang 1, 2. Okey, 83.4. Betul tak? Betul. 83.4 sifar pun boleh. 83.4 sahaja pun boleh. Okey, jika cara ulat bulu, 10 kita salin, kemudian darab dengan 54.319. Baik, kamu tengok sifar ada berapa? Sifarnya ada 1. Jadi, di sini sebenarnya dia adalah berlawanan. Bawah ini kita gerakkan ke dalam 1 sahaja. Jadi, di sini kita gerakkannya ke kanan 1. Gerakkan ke kanan. Dia berlawan. Dia tak kawan. Okay? Jadi 1 ke kiri, 1 ke kanan. Dapatlah jawapan 543. Titik dah berubah tadi ya. 19. Jadi kalau kamu nak semak, mari kita semak. 54.319 jika darab dengan 10. Okey, kita buat cara bentuk lazim. Sama tak jawapan? 9, 1, 3, 4, 5. Gerakkan dia punya titiknya ada 1, 2, 3. Jadi pun 1, 2, 3. Okey. 543.190 sifar. Baiklah, kita tengok sekarang ni soalan C. Kita darab cara cepat. Macam mana? 100 darab dengan sifar, puluhan sifar 75. Jadi di sini kamu lihat dulu ada berapa sifar. 1, 2. Gerakkan daripada titik ke kanan 2 tempat. 1 duduk di tengah-tengah ya, 2. Okey, jadi nilainya sekarang dah menjadi 7.5. Sifar-sifar di depan tu abaikan. Jadi nilainya 7.5.
Okay, seterusnya soalan D. Cikgu tunjukkan soalan D sekarang. Kita gunakan kaedah cepat. 2.087 darab 100. Berapa kali kita nak gerak? Kita bilang ada berapa sifar? 1, 2. Daripada titik ke kanan. 1, 2. Titik sekarang bergerak ke kanan dah. Jadi 2 tiada titik ya. Sifar 8.7. 208.7. Seterusnya 92.4 darab dengan 1000. Ada berapa sifar? 1, 2, 3. Jadi ke kanan pun 3 kali. 1, 2, 3. Yang bahagian sini ni kamu kena tambahkan sifar. Dan dapat jawapan 924 sifar. 92,400. Dan akhir sekali kaedah cepat 8.006 darab dengan 1000. Bilang ada berapa sifarnya? 1, 2, 3. 3 sifar. Jadi kita gerakkan ke kanan daripada titik 1, 2, 3. Okay, di tempat asal tadi dah tak ada nilai titik dah. Jadi jawapan yang baru adalah 8006. Jika cikgu tambah titik, ada sifar pun betul. Jadi kita lebih baik kita abaikan dan kita letak sahaja nilainya 8006. Jadi sekian dahulu penerangan dari cikgu. Jika ada yang tak faham apa-apa selepas ini, sila jumpa dan tanya cikgu semula. Terima kasih.